pernikahan adalah satu ikatan janji, akad nikah yang telah mengikat seorang wanita kepada seorang lelaki yang sebelum ini dia perlu berbakti dan mentaati ibu dan ayahnya. Sebaik akad nikah, dia perlu berbakti khidmat kepada suaminya, dan suami juga perlu khidmat kepada isteri. Menariknya, para alim ulama juga menggunakan perkataan khidmat. Isteri ada kewajipan berkhidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan berkhidmat kepada isteri. Bahkan di dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Rasulullah, ditanya, ya Aisyah, apakah yang Nabi buat kat rumah? Di rumah Nabi buat apa? Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah berkhidmat kepada isteri. Jadi pertama, betulkan, bukan isteri saja ada kewajipan khidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan untuk khidmat kepada isteri. Sebab itu ikatan akad nikah itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Allah. Bukan hanya perjanjian dibuat dengan ibu ayah wanita untuk dijaga isteri ni, tetapi perjanjian itu di dalam Al-Quran disebutkan adalah satu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik akad nikah, mereka berjanji untuk saling memberi khidmat, tolong menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam menguruskan urusan rumah tangga ataupun dalam memudahkan urusan amal ibadah dan juga amal soleh. Subhanallah. Dan kesilapan besar apabila kefahaman mengatakan bahawa bila akad nikah, kamu dah jadi si orang ni, jadi kamu kenalah pandai rumah tangga. Betul, bukan tak betul kesilapan tu. Cuma kesilapannya adalah soalannya bila je nikah, isteri ni diperlakukan seperti bibi, dia perlu buat semua kerja rumah. Soalannya itu adalah pilihan, soalannya tidak ada pilihan. Kalau isteri enggan buat, suami kata berdosa sebab itu tanggungjawab. Jadi ia bukan satu kontrak menukarkan isteri itu sebagai satu bibi. Minta maaf, ia bukan nak rendahkan kedudukan bibi, tetapi sebenarnya kedudukan seorang isteri itu sangatlah tinggi menurut pandangan agama Islam. Subhanallah. Okey, saya nak bacakan pendapat yang pertama, iaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, sebelum kita pergi kepada mazhab Syafi'i, sebab saya ikut turutan dalam buku ni. Satu daripada kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab ini adalah Bada'i Asy-Syana'i. Kitab ini disusun oleh ulama besar mazhab Hanafi, iaitu Imam Al-Kasani. Menyebutkan sekiranya seorang suami pulang membawa bahan makanan yang perlu dimasak dan diolah, bahan mentah lah, namun isterinya enggan memasak atau mengolahnya, bawa balik gandum suruh buat donat ke, tapi isteri tak nak buat, maka si isteri tidak boleh dipaksa melakukannya. Si suami diperintahkan supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan. Subhanallah, kenapa lambat Ustazah tahu? Masya Allah. Ini pendapat yang masyhur, yang kuat daripada ulama besar mazhab Hanafi. Sekiranya suami bawa balik bahan mentah, kemudian isteri enggan, bang tak larat lah bang, malih lah, walaupun sebab malas, enggan, saya macam nak rehat-rehat lah, tak nak lah, maka suami tidak boleh dipaksa, memaksa isteri supaya melakukannya. Si suami diperintahkan, maksudnya si suami dikehendaki supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan, kerana antara kewajipan suami adalah memberi nafkah makanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan disebutkan oleh alim ulama, antara khidmat terbesar ataupun pahala yang sangat besar bagi seorang suami dalam sebuah rumah tangga adalah menyiap dan menyediakan makanan untuk ahli keluarga. Bukan semestinya masak, bawa balik makanan siap, tetapi yang diyakini halal dan thayyibah. Dan itu adalah satu bentuk khidmat seorang suami yang pahalanya sangat besar. Baiklah, seterusnya dalam kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah, ini juga di bawah imam besar dalam mazhab Hanafiyah, menyebutkan sekiranya seorang isteri berkata, saya tidak mahu memasak dan membuat roti,
maka dia tidak boleh dipaksa supaya melakukannya. Si suami perlu memberi si isteri makanan yang sudah sedia untuk dimakan, ataupun menyediakan seorang pembantu bagi memasak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ada orang kata, Ustazah, kita mazhab Syafi'i, kita tak rujuk mazhab-mazhab lain. Sekarang kita baca pula pendapat mazhab Syafi'i di dalam kitab Muhazzab. Satu daripada kitab rujukan yang sering digunakan adalah Al-Muhazzab karya Asy-Syirazi. Karya Asy-Syirazi, kitab syarah atau penjelasan kepada Al-Muhazzab, ada ditulis oleh Imam Nawawi, menyebutkan seorang isteri tidak wajib berkhidmat seperti membuat roti, memasak, mencuci dan pelbagai lagi bentuk khidmat yang lain. Ini kerana apa yang ditetapkan dalam pernikahan adalah istimta', iaitu kewajipan untuk memberi layanan hubungan suami isteri. Maka sebarang bentuk layanan lain adalah tidak termasuk dalam kewajipan, tetapi di dalam bentuk ihsan. Jika isteri melakukannya, diberi pahala yang sangat besar. Wanita sekalian muslimat, Masya Allah, kewajipan yang paling jelas sehingga akan mendatangkan laknat Allah. Dalam hadis yang sahih, wanita yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami isteri, jika dia menolak tanpa alasan syar'i, kalau sakit, suami paksa, berdosalah suami. Tapi jangan dibuat-buat sakit. Elok masa shopping sehat, segar, elok, tiba-tiba sakit pinggang lah, sakit kepala lah, sakit itulah, tai mengumpat, sakit tu tak ada. Sehat elok je. Allah Maha mengetahui. Kita benar tidak untuk memberikan alasan kerana laknat itu daripada Allah. Allah melaknat seorang wanita yang menolak ajakan suaminya daripada malam sehingga pagi. Dalam hadis yang lain, daripada start dia tolak sehingga dia menerima balik ajakan dengan taubat. Kalau dia tolak ajakan suami sebulan, sebulan dilaknat. Kalau mati dah kena laknat Allah, bagaimana kedudukan wanita ini? Antara kewajipan paling besar seorang isteri, seorang wanita adalah membantu suaminya menundukkan pandangan terhadap wanita lain, mengalihkan nafsu yang menjadi fitrah yang Allah ciptakan kepada lelaki dan perempuan daripada yang haram kepada yang suci dan halal. Sebab itu wanita tidak dibebankan dengan kewajipan urusan-urusan rumah tangga yang menyebabkan dia keletihan ataupun dia tertekan. Jaga anak, penat dengan kena anak, lepas tu nak masak lagi, sambil masak dukun anak, nak kacau ini. Tapi suami yang bijak, dia tahu dia ada keinginan, contohnya malam tersebut dengan isteri, suami ni siap-siap dah bagi tahu, hari ni awak tak payah masak, dah bagi tahu awak plan, awak jangan penat sangat sekian-sekian. Ini satu komunikasi yang penting. Suami juga bantu isteri, isteri boleh bagi khidmat hubungan suami isteri yang terbaik. Saya sebutkan hal begini, dulu saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor, ketua unit. Bertahun-tahun saya menghadapi dan menguruskan hubungan suami isteri, dan masalah antara punca terbesar masalah hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga berkaitan dengan hubungan seksual. Minta maaf saya sebutkan perkataan ini di rumah Allah yang suci ini.